Hai semua, pada hari ini kami akan mempersembahkan sebuah video yang berkaitan rusuhan kaum menjejaskan keharmonian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para ahli kumpulan, iaitu Haziq Alif, Muhammad Fahad Haziq, Nurul Azwani, Wan Yana Sahira dan juga Farisha Zulaika. Bahagian 1 merupakan pengenalan kepada peristiwa 13 Mei di mana rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Seterusnya mengakibatkan parti pembangkang membangkitkan isu-isu sensitif semasa PRU dan mengakibatkan jumlah kerusi yang dimenangi oleh Parti Perikatan menurun. Seterusnya pembangkang meraihkan kemenangan dengan berarak. Untuk lebih jelas, rusuhan kaum yang berlaku mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda malah mempunyai kaitan yang rapat dengan Pilihan Raya Umum 1969. Di mana parti pembangkang membangkitkan isu-isu sensitif semasa PRU seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan juga hak kerakyatan orang bukan Melayu, dan mengakibatkan jumlah kursi yang dimenangi oleh Parti Perikatan menurun daripada 89 kursi kepada 66 kursi sahaja. Oleh itu, pembangkang meraihkan kemenangan dengan berarak, dan pada 11 Mei, mereka tidak berniat untuk menimbulkan isu perkauman, namun ketika perarakan terdapat pengikut yang mengeluarkan slogan sensitif berkenaan isu tersebut. Seterusnya, pada 12 Mei, kaum Cina berarak menerusi kawasan Melayu melontar penghinaan sehingga mendorong kepada kejadian tersebut. Malah ada di antara mereka yang membawa penyapu sebagai simbol menghalau keluar orang Melayu dari Kuala Lumpur. Bahagian 2, punca berlakunya isu 13 Mei. Yang pertama sekali adalah ketika provokasi penyokong pembangkang kaum Cina ketika mereka menyaksikan kekalahan teruk Parti Perikatan. Seterusnya, teori lain yang mendakwa rusuhan itu telah dirancang untuk menggulingkan Perdana Menteri. Bagaimanapun, kekurangan maklumat awam menjadi batu penghalang untuk mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku. Punca 3 adalah rampasan kuasa terhadap Tunku oleh golongan kapitalis Melayu. Dr. Kwok menegaskan bahawa golongan kapitalis Melayu yang muncul ketika itu yang disokong oleh polis dan tentera untuk merampas kuasa daripada aristokrat lama. Malah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa rusuhan itu adalah perbuatan Samseng Melayu yang disokong oleh ahli-ahli politik di belakang rancangan rampasan kuasa tersebut. Bahagian 3, kesan isu 13 Mei 1969. Yang pertama adalah pengisytiharan darurat dan yang kedua adalah Pertubuhan Majlis Gerakan Rakyat Mageran. Yang ketiga adalah Pertubuhan Majlis Perundingan Negara dan yang keempat, Rukun Negara diperkenalkan. Untuk lebih jelas, kesan 1 iaitu pada 13 Mei, suasana menjadi tegang dan untuk meredakan ketegangan ini, kerajaan telah mengisytiharkan darurat pada 16 Mei di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal. Manakala untuk kesan 2 iaitu Penubuhan Majlis Gerakan Rakyat pada 16 Mei, ia diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Turut mengikuti Mageran ialah pemimpin-pemimpin parti politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. Berkaitan kesan 3 iaitu Pertubuhan Majlis Perundingan Negara. Jadi, apakah tujuan ia ditubuhkan? Yang pertama, membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia di mana ia telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Yang kedua, meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pelbagai kaum. Manakala tujuan 3, ia juga bertindak sebagai penasihat kepada Mageran mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. Berbalik kepada kesan 4 iaitu pengenalan rukun negara yang memberi tujuan untuk memberi garis panduan yang lebih jelas. Kedua, mencapai perpaduan negara serta membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telah pun wujud. Seterusnya, bahagian 4 iaitu cara penyelesaian. Secara ringkas, dengan merapatkan jurang kekayaan, memberi tumpuan untuk menyatu padukan masyarakat serta dasar pendidikan kebangsaan. Untuk lebih jelas, kerajaan telah menjayakan dasar ekonomi baru yang memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil, penghuni estet, petani nelayan dan juga pesawah.
Manakala untuk cara 2, kerajaan memberi tumpuan untuk menyatu padukan masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan penagihan kekayaan negara. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk pemilikan ekuiti sebanyak 70% ekuiti rakyat Malaysia dan 30% ekuiti bagi kaum Bumiputera. Manakala untuk cara 3, dasar pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan syur Laporan Razak 1956 dan Laporan Talib 1960. Tujuannya yang pertama adalah untuk membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitikberatkan penggunaan bahasa Melayu. 2. Unsur-unsur kebudayaan dapat digunakan untuk membentuk warga negara yang lebih baik dan membina. Sekian sahaja perbincangan kami. Terima kasih.